Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 8 Oktober 2021 bersama dengan saya Nusya Mama Amin. Idris Harun yang baru dipecat UMNO tidak menolak kemungkinan menyertai PH dan menjadikan gabungan pembangkang itu sebagai salah satu pilihan yang sedang dipertimbangkan. Adun Sungai Udang itu bahkan memberikan bayangan kesediaannya menggalas jawatan Ketua Menteri baru jika dia menjadi calon pilihan PH. Dalam satu kenyataan, akuinya gabungan baru itu pastinya menempuh jalan mencabar kerana mempunyai latar belakang yang pelbagai. Gabungan baru itu dipercayai merujuk kepada 11 adun PH dan 4 bekas adun yang menarik sokongan kepada pentadbiran BN dan PN di Melaka. Dalam pada itu, Idris berkata selepas dipecat UMNO, dia masih belum menyertai mana-mana parti politik dan kekal bebas buat masa ini. Walaupun mendapat tentangan awal sebelum ini, Idris kemudian mendapat sokongan PH untuk membentuk kerajaan negeri yang baru, bahkan menyatakan kesediaan untuk membenarkan kerajaan PH memerintah. Bagaimanapun pertaruhan itu gagal apabila Speaker DUN Abdul Rauf Yusof mengumumkan bahawa Yang di-Pertua Negeri Melaka telah bersetuju untuk membubarkan DUN sekaligus membuka jalan untuk pilihan raya negeri. Sementara itu, seorang bekas adun pembangkang tidak senang dengan tindakan PH Melaka yang mengutus surat kepada Istana Negara memohon agar pembubaran DUN dibatalkan. Bekas adun Kota Laksamana, Low Chi Leong berkata surat itu tidak mewakili pandangannya dan harus ditarik balik. Bercakap kepada Malaysia Kini, Lau berkata pengerusi PH Melaka Adli Zahari tidak berunding dengan dirinya dan wakil rakyat yang lain sebelum mengutuskan surat itu. Surat kepada Istana Negara itu ditujukan kepada Sultan Perak Sultan Nazrin Shah yang merupakan pemangku Yang di-Pertuan Agong ketika ini. Ia memohon Seri Paduka Baginda supaya memaklumkan kepada Yang di-Pertua Negeri Melaka Muhammad Ali Rustam untuk menarik balik keputusannya membubarkan DUN. Surat itu juga mendakwa mewakili 15 adun termasuk 11 dari PH dan ditandatangani oleh Adli serta 4 adun kerajaan negeri yang berpaling tadah. Lau berkata dia telah menyoal Adli berhubung surat berkenaan dan diberitahu bahawa pimpinan pusat PH telah meluluskannya. Surat itu didedahkan kepada media malam tadi oleh Ketua Penerangan PKR Syamsul Iskandar Mat Akin setelah 2 bekas adun Melaka, Nur Hizam Hassan Bakti dan Nur Effandi Ahmad bertemu dengannya di Pejabat Anwar Ibrahim. Berita yang seterusnya. Ahli Dewan Undangan Negeri Sindumin, Dr. Yusof Yaakob hari ini mengumumkan keluar Parti Warisan Sabah untuk menjadi adun bebas. Dalam satu sidang media hari ini, beliau juga mengumumkan akan menyokong kerajaan negeri di Takbir Gabungan Rakyat Sabah. Saya isytiharkan pada hari ini untuk menjadi adun bebas di Sabah yang menyokong kerajaan yang ada pada hari ini dan melepaskan keahlian saya dalam Parti Warisan dan semua jawatan dalam Parti Warisan Sabah. Yusof juga berkata beliau telah berbincang dan menyatakan hasrat keluar parti dengan Presiden Warisan Muhammad Shafie Apdal dan Ahli Parlimen Sempurna itu tiada halangan untuk beliau berbuat demikian. Tindakan saya ini adalah atas keputusan pribadi tanpa ada pengaruh atau tekanan dari siapa-siapa. Begitu juga dengan Parti Warisan Sabah, saya tidak ada mempunyai kompleks atau masalah dengan Parti Warisan. Dengan perkembangan terbaru itu, Warisan yang memenangi 23 kerusi DUN pada pilihan raya negeri ke-16 kini tinggal 20 kerusi. Ini selepas adun Bugaya Manis Muka Muhammad Darah meninggal dunia November tahun lepas dan adun Sebatik Hassan A. Ghani keluar parti pada Februari lalu. Esko Kesihatan Pulau Pinang Dr. Nolela Arifin hari ini menuduh beberapa anggota Parlimen DAP termasuk pemimpin mereka Lim Kuan Eng sebagai pembuli. Nolela memberi maklum balas itu selepas adun PKR Pulau Pinang mengeluarkan kenyataan yang menyokong peranannya menangani COVID-19 di negeri itu. Jelasnya kepada media, Lim dan Exco Pulau Pinang, P. Bunpo dan Adun Pulau Tikus, Chris Lee, antara yang telah membuat kenyataan awam yang memalukannya
dan memberi penghargaan terhadap penurunan kes COVID-19 di Pulau Pinang kepada ahli Parlimen DAP. Pada 8 September lalu, Lim menyifatkan Nur Lela sebagai naif kerana menuruti kehendak kerajaan secara membuta tuli terhadap respons COVID-19 di negeri itu. Pada 12 September, Lim menyifatkan Nur Lela sebagai pemerhati yang tidak berdaya kerana penduduk Pulau Pinang menghadapi masalah untuk mendapatkan rawatan COVID-19. Sementara itu, pada 3 Oktober, Lim memuji aduan Bukit Mertajam Steven Sim yang dilantik sebagai penyelaras COVID-19 Pulau Pinang Putrajaya kerana menurunkan jumlah kes COVID-19 di Pulau Pinang. Nur Lela memberitahu media dia sangat kecewa dengan kelakuan pemimpin DAP yang disifatkan sebagai pembuli dan suka mencari kesalahan wanita. Shellfish, red meat, and beer. If you love indulging in these foods, you may end up with high uric acid level in your blood. These foods consist high level of purine, a substance that will eventually break down into uric acid and be excreted through our urine. It is recommended that the amount of dietary purines should be kept between 600 to 1,000 milligrams per day. Having too much uric acid in your blood can cause attacks of gout. It can also cause kidney stones and blockage in the kidney. The crystallization of the excessive uric acid in your blood can be eased by reducing purine-rich food to only 100 to 150 milligrams daily, maintaining a healthy lifestyle, and consuming urinary alkalinizer like Ural. It consists of sodium bicarbonate, citric acid, and sodium citrate that increases the urinary pH and solubility of uric acid to prevent crystallization. Best of all, it's lemon-flavored and sugar-free. Ural, effective urinary alkalinizer. Neutralize your uric acid problem now. Baik, kita ke berita yang seterusnya. Kebenaran merentas negeri yang akan diumumkan tidak lama lagi akan berkuat kuasa serentak di seluruh negara. Perkara itu dinyatakan oleh Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob kepada pemberita di Kuala Lumpur hari ini. Beliau berkata kebenaran serentak itu susulan kebanyakan negeri dijangka mencapai kadar vaksinasi populasi dewasa 80% di samping purata vaksinasi dewasa di seluruh negara mencapai 90%. Sehubungan itu, beliau meminta rakyat bersabar dan beliau akan mengumumkannya dalam masa yang terdekat. Sementara itu, katanya kerajaan akan membuat keputusan minggu depan sama ada akan menasihatkan pemangku yang di Pertuan Agong untuk mengisytiharkan darurat di Melaka bagi menangguhkan pilihan raya negeri. Menurutnya, Sultan Nazrin Shah sedang dalam proses mendapatkan taklimat daripada beberapa pihak berhubung perkara berkenaan sebelum membuat keputusan. Setelah berkongsi nombor telefonnya di Parlimen semalam, Menteri Wilayah Persekutuan Syahidan Kasim berkata dia menerima ratusan panggilan telefon berhubung aduan jalan berlubang. Susulan itu, kata Syahidan, dia tidak sempat melayan ke semua panggilan telefon yang masuk. Utusan Malaysia melaporkan susulan panggilan telefon yang terlalu banyak. Syahidan juga meminta penduduk Kuala Lumpur untuk hanya menghantar pesanan teks sahaja kepadanya. Semalam Syahidan berkongsi nombor telefonnya di Dewan Rakyat ketika menggulung perbahasan rancangan Malaysia ke-12 bagi kementeriannya. Dia turut berkongsi nombor telefon timbalannya Jalaluddin Alias dan Datuk Bandar Kuala Lumpur Mahadi Cik Ngah. Nombor telefon tersebut adalah Syahidan 019-454-5111, Jalaluddin 019-652-444 dan Mahadi 016-206-8883. Syahidan juga memberi jaminan bahawa Dewan Bandaraya Kuala Lumpur akan bertindak atas sebarang aduan kerosakan jalan raya di Ibu Negara dalam masa 24 jam. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini.
Sekian sahaja daripada saya Nusha Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan selamat berhujung minggu.